Hai guys, okay. Apa khabar? Bersambung kita. Waktu rehat Pak Karim. Pak Karim nak tunjukkan something Okay guys, banyak yang tanya pasal driving safety report. So, mari kita go through dekat apps Grab driver ni. Kita go through satu-satu. Betul ke driving safety report ni? Siapa yang buat? Siapa yang buat report? Customer yang buat report? Passenger buat report ke? Atau Grab yang buat report ke? Atau macam mana? Persoalan ni banyak yang ditanya oleh driver-driver guys. Okay, so kita nak go through satu-satu. Selalunya kalau kata report tu akan keluar kat belah bawah ni. Tapi sebabkan tak ada, korang kena tengok dekat ni lah. Kejap So bila tak ada tu, korang kena pergi kat dia punya ni. Okay, kemudian pergi dekat korang punya profile ni. Kat sini dia akan keluar lah. So dia akan keluar. So korang pergi tengok kat safety report ni, driving safety report ni. Okay, so dia akan keluar dalam bentuk macam ni guys. Lambat sikit lah, dia tengah loading. Dia akan keluar dalam bentuk macam ni guys. Kau nampak tak apa yang Pak Karim nak tunjukkan ni? Okay, so ini Pak Karim punya driving safety report week 1 November hingga 7 November. Maksudnya 1 hari bulan 1 hari bulan hingga 7 hari bulan. So dia akan generate satu safe driving score. Okay, so kat sinilah your score 94, average score sebanyakan 80. Okay, so quite good, 94, average score 80. So kita atas daripada dia punya requirement average yang kebanyakan driver buat. So average dia 80 score. Okay, kalau kita tengok kat sini kata what is a driving safety report. Okay, this report help you stay safe on the road. It's provide personalized insight about your driving pattern, score and feedback. Okay, kemudian what is the safe driving score? Your safe driving score is the percentage of safe driving you did the previous week, counted from Monday to Sunday. Okay, counted from Sunday to Monday. From Monday to Sunday. For comparison, we also provide an average score which is calculated from all Grab driver in your country. Okay, maksudnya dia dah buat calculation, dia buat comparison. So average score yang Pak Karim terangkan tadi adalah 80. So kalau macam Pak Karim tadi 94. So far okay lah, atas daripada average people. Average people 80 score dia kan. So what is the strike? What is the strike system? If driving is found to be consistently unsafe, a strike will be given. Refer to the insight and the score in the driving safety report to improve. Once your driving improve, in term of safety and accumulated strike will be removed. Once your driving improve in term of safety and accumulate strike will be removed. Maksudnya kalau ada improvement, dia akan remove lah laporan-laporan yang lepas. Contohlah. Okay, so maksud dia report tu generate untuk improve, untuk penambahbaikan lah, untuk hasilkan driving pattern, score dan feedback yang bagus untuk pemandu Grab dan juga pengguna-pengguna Grab. Okay, alright, so okay. So macam Pak Karim terangkan tadi lah, Pak Karim dah terangkan what is driving safety report ni guys. Okay, so benda ni is very important guys. So kalau kata korang isu dia, siapa yang buat report? Mesti korang tertanya kan, siapa yang buat report, siapa yang hasilkan report ni. Okay, first yang buat report, yang detect report tu adalah Grab sendiri guys. Grab sendiri yang ni. Grab owner of system, owner of the apps, pemilik apps Grab driver, Grab rider. Okay, so yang generate driving safety report ni adalah Grab.
melalui apps driver dan apps rider tu sendiri. Sebab setiap handphone, setiap users, dia ada GPS kan. Daripada GPS tu dia tahu acceleration, kelajuan berapa. Perasan tak kalau korang perasan dekat apps Google Maps ke apa kan, Google Maps bila korang driving yang latest update Google Maps, kan nampak tak bila korang speeding, korang nampak tak ada satu logo bulat dekat belah tepi tu, belah tepi kiri, dia ada kelajuan, berapa banyak kelajuan yang korang hit waktu semasa lah, waktu memandu tu kan. So sama juga macam sistem Grab, dia akan detect based on GPS berapa kelajuan korang pada waktu tu. So report-report yang ada ni semuanya dihasilkan oleh apps driver dan apps rider tu sendiri melalui sistem automate system lah. Maksudnya dia detect daripada GPS tu berapa kelajuan acceleration korang macam mana, braking korang macam mana kan. Macam mana dia dapat detect braking pada kelajuan yang tinggi. Contoh lah, korang tengah memandu konsisten 80 km sejam, tiba-tiba kelajuan korang menurun jadi 30. So kat situ dia dapat detect korang punya braking, braking tu soft ataupun hard. Itu yang menentukan report itu. Korang tak percaya? Korang tak percaya Okay, yang ni kan, your braking was hard, sudden, brake more smoothly. Dia bagi tahulah. Okay, sebab apa Pak Karim cakap macam tu? Sebabnya okay, tak apa, kita akan buktikan benda ni report daripada sistem app sendiri, bukan daripada users. Okay, ada juga report yang datang daripada users. Okay, nanti Abang Grab tunjukkan. Okay, mana report yang datang daripada users. Okay, tapi part of driving safety report ni dikeluarkan oleh pihak Grab sendiri. Okay, oleh pihak Grab sendiri guys. Jadi korang mungkin cakap macam mana, siapa yang detect benda tu, customer ke report? So setelah Abang Grab teliti, benda tu datang daripada sistem ni sendiri. Apps Grab ni hasilkan Grab latest update untuk dapat detect driving pattern, score, lepas tu feedback daripada user. So dia akan combine, dia akan accumulate apa semua bagai, dia akan hasilkan satu report. Okay, right. So macam mana nak buktikan? Macam mana nak buktikan? Ini satu soalan yang ganas. Okay, right. So tak apa, kita go through dalam by score ni. Ini based on Pak Karim punya lah. Yang korang punya korang pastikan sendirilah kan. Okay, so kita tengok detail dia. See detail. Okay, kalau kata korang tengok dia punya report ni dalam bentuk statistik. Dia bagi tahu total incident 142 daripada 1 hingga 7 hari bulan. Okey, 1 hingga 7 hari bulan ada 142 ikut hari. Hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, macam kita punya statistic of income, net earning tu kan. Sama gak macam tu, dia buat macam ni. Okey, so apa yang Pak Karim nak terangkan atau elaborate macam mana dia dapat detect. Okey, so kalau tengok pada ni, dia akan muncul dalam macam ni lah. Benda ni masih baru guys, masih baru. Ingat dalam sebulan 2 saja. Sebelum ni dia based on users ataupun pengguna Grab yang komplain ke report based on dia punya driving experience. Okay, selepas habis trip, complete trip, rider akan dapat notification untuk rate driver. Apa isu? Ada isu braking hard ke apa ke, too faster ke, driving reckless ke kan. So benda tu datang daripada pengguna ataupun penumpang Grab secara tak langsung. Okey, kalau tak dia buat rating, selalunya rider okey je. Kecuali ada kes-kes yang tertentu yang dirasa berbahaya, baru kebanyakan rider akan report. Atau dia ada isu dengan driver tu kan, dia tak puas hati, dia buat report. So itu datang daripada rider, datang daripada penumpang Grab tu sendiri. Okey, kita tengok yang ni, weeks. Okey, rasanya tak baru je dari dalam sebulan 2 macam tu je lah driving safety report ni diwujudkan. Okey, kalau sebelum ni tak ada guys. Pak Karim tengok tak ada. Ni 8 hingga 14 belum ada lagi keluar. Okey, kita tengok yang ni. Hari apa yang Pak Karim score itu hari? Hari Sunday.
Sunday. Okay, tak apa, tak boleh. Dia just bagi number je. Okay, ada 33 report, ada 17 report, okay, ada 16, ada 27, ada 29, ada 7. So total dia ada 142 total incident. Incident, bukan accident, incident. Maksudnya dalam mana? Incident. So safe driving score dia bagi tahu kat sini. So total kat sini, kalau kata kau perasan, total incident tadi 142, dia dah asingkan ikut kategori speeding issue, braking issue, acceleration issue. Okay. So semua ni datang daripada speeding, guys. Semua datang daripada kelajuan. Kelajuan tu akan hasilkan sistem braking korang. Braking korang mengejut, soft ke, hard ke. So cara korang memandu kelajuan tu menentukan braking kau dengan acceleration kau. So benda ni based on kelajuan. Kalau kata kelajuan korang biasa je, average 50, 60, 50, 60, tak laju mana, so braking kau akan jadi soft. Ataupun walaupun korang bawa memandu perlahan, tapi tiba-tiba ada kereta depan mengejut brake, korang pun akan mengejut secara langsung. So sistem Grab akan dapat detect daripada kelajuan korang, kelajuan yang korang hasilkan, kayak contoh 50, tiba-tiba korang brake berjut, kelajuan tu jadi 30. So kat situ Grab system akan dapat detect itu adalah sebagai hard braking. Dia bukan soft. Kalau soft dia akan slow. Daripada 50 dia akan turun 45, 40, 35, 30. Itu soft braking. Maksudnya kau braking jarak yang selamat, slow dia akan turun. Tapi bila kalau kelajuan kau kata kelajuan yang sekata 50, tiba-tiba jadi 10, oh itu very hard braking, guys. So daripada speeding ni akan hasilkan braking system korang. Acceleration, okay, acceleration macam biasalah, gear 1, gear 2, okay, dia pergi macam mana? Daripada gear 1 naik tiba-tiba jadi 80. Woi, tinggi, acceleration kau tinggi. Daripada 100 tiba-tiba turun jadi 0. Woi, accident terus bang. Itu nama dia. Itu acceleration. So acceleration kesesuaian macam tu. Okey, gear 1, gear 2, gear 3, gear 4, macam tu lah. Kalau manual, kalau auto pun lebih kurang enggak. Dia ada gear 1, gear 2, gear 3, gear 4 kan, jalan slow. Daripada kelajuan setiap gear tu, gear 1 ke gear 2, dia akan kenaikan meter mileage, bukan mileage, sorry, kelajuan tu akan naik. Sama ada dia naik secara soft ataupun secara hard. Korang henjut teruskan daripada gear 1 kosong kepada gear 2 jadi 40, 50. So kat situ sistem Grab akan dapat detect acceleration kau ni lebih luar biasa. Cara pemanduan kau agak kasar, agak berbahaya. Macam tu lah. So daripada kelajuan ni dia akan dapat tentukan. Mungkin daripada apps intelligence, apps Grab ni akan dapat detect korang punya kelajuan, korang punya braking macam mana. So orang cakap macam mana, siapa yang buat report? Sebenarnya yang untuk driving safety report ni, guys, Grab yang hasilkan. Grab yang hasilkan, guys. Grab yang hasilkan report ni untuk improve dia punya pemandu, untuk hasilkan pemanduan yang berhemah, supaya kat sini dia orang tahu, oh driver ni memang agak bahaya. So kalau kata dia nak jadikan isu sebagai atas alasan-alasan pemanduan yang berbahaya ke, kemungkinan besar that driver tu akan kena ban atau kena suspend dan kena datang attend dia punya online class ke kan, untuk aktifkan balik akaun. Itu kemungkinan yang ada. Tapi kemungkinan yang paling teruk, akaun kena ban permanently, guys. Maksudnya akan akaun anda ditutup terus. Akaun pemandu anda tu akan ditutup, deactivate. So agak berbahaya. Jadi driving safety report ni memang memberi kesan pada driver, sama ada dari sudut yang positif ataupun daripada sudut yang negatif, guys. Ni Grab ni. Ni Grab dulu, bukan yang sekarang. Dulu kejam, dulu lagi kejam. Sekarang dia lagi bijak, guys. Dia gunakan software intelligent dia kan, untuk dapat detect apa driver behavior, driving pattern,
So dekat situ dia akan hasilkan skor dan feedback. Daripada itu dia akan hasilkan driving safety report ni. Okey, sebab apa Pak Karim cakap macam tu? Mari kita go through satu-satu guys. Okey, kita tengok safe driving score ni. Nampak tak? Safe driving score ni. Jap. Macam mana nak tengok dia punya tu? Tadi Pak Karim dah tengok dah. Sekejap Okey guys, Pak Karim dah jumpa dah. Tadi tengah explore sebab tadi nampak benda tu nak tunjukkan something dekat korang berkaitan driving safety report ni. Okey, so macam mana? Sebab kalau kata kat weekly ni korang tak boleh tengok apa detail dia, apa yang detail dekat setiap report total incident ni. Jadi korang kena pergi kat daily. Okey, korang pergi kat daily baru korang nampak benda ni. Cornering macam mana, braking, speeding. Okey, so macam mana Pak Karim nak tahu? Macam mana Pak Karim boleh katakan benda ni adalah melalui apps tu sendiri, bukan daripada rider? Sebabnya, okey, pada 8 hari bulan guys, 8 hari bulan dari Isnin kan, 7 hari bulan guys. 7 hari bulan ni, speeding ni guys. You drove at safe speed for 200 km out of 240 km. Gila barai, memang pada hari sekian ni, nampak ni. Ini job jerung Pak Karim dapat RM51 kalau tak silap, daripada Sedang Perdana ke Mesa Mall. Yang Pak Karim kata Pak Karim tersadai dekat nilai sana sampai ke Mantin guys. So report ni Pak Karim dapat hari ni, masa nak buat video ni Pak Karim check balik kelajuan Pak Karim masa tu average guys 1314 guys. Memang speeding gila, saja nak tengok kan. Memang speeding guys. Sebab tu you drove at safe speed for 240 km out of 240 km. Memang speeding laju guys. Almost perfect dia cakap, kepala bana dia. Almost perfect. Azia bawa speeding gila-gila guys. Sebabnya satu rider request dia nak cepat dah malam kan. Okey lah, kita pun okey lah. So harap rider tak komplain teruk kat Pak Karim kan. Pak Karim dah pesan tali pinggang. Okey, Gate of Yemen, dekat restoran Gate of Yemen ni, dekat Sedang Perdana, Pak Karim hantar ke Mesa Mall, naik exit daripada situ terus masuk highway, daripada One South terus masuk highway plus lanjut sampai ke exit Nilai sana kan. So memang kelajuan Pak Karim bawa masa tu 140 km sejam guys. Average 1214 kan. Memang lane kanan je. Nak tengok berdezup tak berdezup kan. Memang laju lah Pak Karim bawa. So kat sini Pak Karim tahu. Kita tengok. Kau nampak tu, dia buat report time and duration 22.18. 22 minit 14 minit lah. So 8 minit ni Pak Karim tak tahu. Tapi memang lebih kurang dalam setengah jam. Tapi sebabkan ikutkan 37 minit, tapi Pak Karim speeding 1314. That's why score untuk your speed kilometer kmh ni 124. Ni average guys, average. Safe speed dia nak 95 saja. Maksudnya safe speed untuk pemanduan Grab sepatutnya adalah 95 km sejam ke bawah. Ke bawah guys, ke bawah, bukan ke atas So Pak Karim punya speed 124 km sejam. Okey, so lajulah over speed limit. Nak bagi tahu over speed limit. Tapi macam mana kita nak tahu benda tu? Kalau kata Pak Karim tak macam tu, macam mana kita nak tahu report tu datang daripada siapa? Sebab report tu datang daripada sistem Grab sendiri guys. Dia dapat trace based on apps GPS ni. Sebab kita punya telefon dia ada GPS guys. So GPS ni digunakan untuk trace kedudukan, kelajuan kan. So macam Google Map, kau pasal tak GPS tu shortcut pada global position apa benda tah. Sekejap
Okey, nak mudahkan cerita, GPS tu apa guys? Kita search GPS meaning. Apa maksud GPS ni? Kan betul kan? GPS, Global Positioning System. Okay, the Global Positioning System, GPS, is a US-owned utility that provides users with positioning, navigation and timing service. The system consists of three segments: the speed segment, the control segment and the user segment. Okay, so yang kita nak tahu GPS. So dia dapat tahu daripada positioning, Global Positioning System. Anggota kedudukan sistem mengenai pasti kedudukan global lah. Maksudnya macam tu lebih kurang kalau bahasa Melayunya. Susah juga nak translate kan. Okay guys, so back to our story, driving safety report. Jadi driving safety report ni dikeluarkan oleh sistem Grab. Sistem Grab melalui sistem GPS. Kalau korang perasan macam mana Grab boleh tahu jarak daripada lokasi korang pick up sampai ke lokasi drop off. So dia dah ada, dia dapat trace melalui sistem GPS. Okay, berapa jarak dia, macam harga, penentuan harga, berapa harga daripada Mesa Mall, daripada kedudukan Gate of Yemen Restaurant Sedang Perdana tu ke Mesa Mall pun sama juga. Dia gunakan measurement kedudukan lokasi. Dia ukur jarak dia berapa, demand dia berapa. So that's why dia dapat harga dengan masa yang cepat. Okay, so sistem tu dah integrate. Kemungkinan besar dia dah integrate dengan sistem GPS apa semua kan. So dengan Google, so benda tu berbayar guys, memang berbayar. Okay guys, so back to the story. Grab dapat tahu berapa jarak korang, berapa masa korang sampai. Nampak ni? Ni, time and duration 22.14 minit, 22 minit 14 saat. So your speed ni bla 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 124. Macam mana dia dapat? Takkan rider yang report. Rider pun tak tahu. Kebanyakan rider macam mana nak trace kelajuan yang driver bawa. Senang aja, buka je Google Map. Kau buka Google Map tempat yang sama korang nak pergi. So Google Map akan tunjukkan kelajuan korang guys. Okey, kejap nampak tak? Yang Pak Karim nak tunjukkan korang. Kau nampak tak? Ni. Okey. Kelajuan ni tak, sebab tak bergerak, Pak Karim tak bergerak, jadi kosong lah. Tapi bila korang bergerak, dia akan dapat trace berapa kelajuan korang, bila kelajuan korang mencapai 110, dia akan menyala merah ke apa kan. Ini sistem menggunakan sistem GPS guys. So dia dapat trace kelajuan korang berapa minit dia akan sampai. Bila kau laju, dia akan jadi kurang minit ni kelajuan kau. Bila jadi jalan jam, dia akan trace kata berapa estimate arrive time, ETA estimate time arrive, ETA tu kan. So daripada situ lah guys. Itu yang kita cakap, macam mana nak tahu kelajuan korang kan. Kalau driver tak gunakan benda tu, korang susah jugalah kan. Tapi yang Pak Karim nak bagi tahu, sistem macam mana driving safety report ni dikeluarkan, dihasilkan adalah daripada Grab sistem tu sendiri. Daripada apps yang korang install dalam handphone korang, dia akan detect based on GPS. So daripada GPS tu dia tahu kelajuan korang berapa, masa estimate korang sampai bila, kelajuan yalah maksudnya based on average 95 km sejam saja safe speed. Tapi your speed, dia kata your speed 124. Maksudnya aku melebihi, Pak Karim melebihi kelajuan yang dia nak lah. Dia suka kelajuan 95 je kan. Okay. Tapi dalam certain situation, ada di kalangan rider-rider nak cepat, nak laju, so kita laju. So benda tu sebenarnya bagi aku tak fair lah kan. Sebab ada skala memang bukan kita sahaja nak laju, rider yang nak laju. Ikutkan kita bawa slow lagi bagus. Betul tak? Kita bawa slow, minyak jimat kan, risiko kemalangan tu kurang. Tapi bila rider atau pengguna dia nak rushing, dia nak cepat, dia minta kita laju, so akan efek pada kita lah. Itu guys. So ini salah satu contoh yang Pak Karim boleh buktikan memang kelajuan pada Karim bawa tu memang laju. 124 ni based on average.
Tapi masa tu Pak Karim memang bawa laju 1.3, 1.4 macam tu kan. Okay guys, so korang faham Okay, kejap Okay, breaking. Breaking ni macam breaking, ada banyak breaking history. Ikutkan Masjid Karyah ni Pak Karim bawa satu India daripada India. Dia takkan cancel, dia tak cancel satu hal sebab Pak Karim datang jauh jam. Lepas tu dia jarang nak report lah guys. Dia jarang nak report. Sekarang ni dia cakap breaking Pak Karim, yang ni breaking daripada ni ke sini safety dia kurang. Okay, dia cakap kat sini apa? Nampak? Maksud dia bila warna kuning ni means your braking was hard. Yang warna merah ke kuning-kuningan ni means your braking was extremely hard. Paling keras lah. Okay, you should avoid hard braking because it make it the right unsafe for both you and your passenger. Maksudnya sistem tu dapat trace daripada apa guys? Daripada GPS tu tadi. Macam Pak Karim terangkan tadi, kelajuan korang pada waktu tu adalah 50 km sejam maintain. Tiba-tiba korang nak elak bump ataupun korang nak elak lubang, korang mesti brake, betul? Bila brake, kelajuan korang akan menurun secara mendadak daripada 50 jadi 30 ataupun 20. Jadi kat situ dia cakap daripada situ dia akan dapat trace bahawa korang punya braking adalah terlalu keras, terlalu kasar ataupun terlalu ekstrim hard ni guys. Ni kasar gila lah, mengejut tau. Ataupun korang tiba-tiba korang sondor kereta depan, berhenti terus. Itu memang your braking was extremely hard gila lah, memang berhenti terus lah. Maksudnya tak berjalan. Kelajuan dia daripada 50 tiba-tiba jadi kosong. Maknanya korang accident lah. Berhenti terus, mengejut. Itu extremely hard lah. Tapi kalau kata kau kelajuan daripada 50 turun 45, itu soft, tu relax jalan kan. Maksudnya kereta tu bergerak dengan perlahan. Bila kau brake dengan perlahan. So soft braking. Okay. Tapi kalau kata kau brake mengejut daripada 50 km sejam turun kepada 30 ataupun 20 km sejam, itu kategori hard. Memang hard lah kan. Kau brake mengejut. Kalau kata brake terus mengejut daripada kelajuan 50 tiba-tiba jadi kosong, korang accident terus. Ataupun korang brake mengejut. Tapi kalau kata kau brake mengejut pun dia takkan berhenti mengejut, dia takkan terus stop, dia still lagi jalan. Walaupun kau brake gila-gila mengejut kan, dia tetap akan jalan. Menggelongso kan. So kelajuan tu dapat dikira. Kalau kata kelajuan daripada 50 tiba-tiba jadi kosong, itu extremely hard sebab accident. Bila dah accident melekat dia, nak jalan ke mana lagi? Okay guys, ada terima kah? Ada faham kah? Okay, sama kah yang lain? Dia bagi tahu kat sini apa benda kan, daripada kelajuan korang. Itu cara pemanduan korang. Okay, apa lagi yang korang nak tahu guys? Kita tengok braking. Kat sini ada braking, dia bagi tahu kan. Sama je. Ada 2 kali. Takkanlah passenger nak buat report, setiap kali korang brake mengejut dia tekan tak okey. Setiap kali korang brake mengejut dia tekan tak okey. Sebab dia bagi masa ni 17.54. Waktu tu kau brake hard braking. Okay, 18.05 ada lagi hard braking. Okay, so memang dia akan dapat trace. Kita tengok apa lagi yang ada. Kalau kata contoh Pak Karim punya very extremely hard braking ke, Pak Karim nak tengok. Ada, rasanya ada kot. Kita tengok hari lain. Braking. Kita tengok yang extremely braking. Ni nampak. Ni extremely braking. Warna dia merah ke kuning oranye pekat ni. Tadi kuning. Kalau kata kuning tu hard braking, ni extremely braking. Nampak? Memang Pak Karim ada brake mengejut. Okey? Sama juga. Memang ada brake mengejut. Tapi dalam keadaan tertentu terpaksa brake mengejut guys.
Takkan sebabkan report ni kita nak tak payah break, jangan break mengejut, nanti kena naik report. Tak boleh. Sebab kita memandu tak sama, itu dia generate report daripada apps. Kita real situation memandu, takkanlah disebabkan kau nak semata-mata nak elakkan dapat report yang tak bagus daripada driving safety report ni, kau nak langgar kereta depan. Lagi naya Pak Karim, kereta rosak, silap ada kemalangan jiwa ke kan, cedera ke, lagi lah susah. Banyak kerja dia. Setakat report ni tak ada benda guys. Cuma okay, kita tengok lain guys. Kita tengok yang kalau ada isu lain. Kita tengok isu cornering tak ada. Speeding, cornering tak ada guys. Pak Karim nak tengok dulu, ada tak? Cornering tak ada. Okey, setakat untuk 1 hingga 8 hari bulan tak ada isu pasal cornering. Okey guys. So, tapi dia bagi notifikasi kat sini ada acceleration. So, acceleration ni based on kelajuan lah, speeding. Acceleration ni daripada kelajuan kosong ke kelajuan 100 km sejam. Itu acceleration. Gear 1, gear 2, gear 3, gear 4 dia akan naik kan. Tapi speeding, speeding cara memandu kau. Kelajuan kau macam mana kan. Daripada kelajuan biasa tiba-tiba gear kosong jadi gear dalam masa 10 second dah jadi 120. So dia akan detect kau punya speeding tinggi lah. Braking ni pula daripada cara kau membrake lah kan. Hasil daripada kelajuan lah. Bila kau laju, kau nak perlahankan kenderaan kan. Dia macam tu je. Benda tu basic driving dia macam tu. Hasil braking, acceleration ni daripada kelajuan. Okay. Kalau kelajuan korang biasa je bawa slow macam nak pergi berkelah santai tu, kena dengan orang belakang pula. Betul tak? Kau dekat dalam town ni. Kau bukan dekat kampung, kau bukan kat tepi pantai. Dekat dalam town guys. Bawa perlahan, orang belakang horn. Lampu dah merah, hijau nak ke kuning, orang belakang dah horn. Jadi nak tak nak kau terpaksa henjol lah guys. Betul tak? Okey, itu dia guys. Kemudian apa yang ini driving safety report ni Pak Karim dah elaborate, dah terangkan. So harap korang faham lah. Okey, Pak Karim punya ni ni lah. Ni. Jadi korang boleh tengok Pak Karim punya lah. Pak Karim tunjukkan ke korang lah. Sebab ada yang tanya macam mana nak kira siapa yang buat. Banyak soalan guys. Okey, itu dari segi driving safety report. So kita tekan ke driving safety report ni. Kita pergi kat sini. Macam Pak Karim punya rating 100 Dia ada tiga benda guys. Satu acceptance rate. Okey. Kemudian kita punya cancellation rate dengan star rating guys. Rating 5 star tu Pak Karim punya rating lah. Untuk keseluruhan based on 3 benda tu lah. Okay, 5 dia cakap kat sini last 100 rated trip. So update 2 jam lepas. So setakat ni 2 jam lepas 100 orang 100 trip bagi Pak Karim 5. Actually dalam apps rider bila complete trip dia secara default dia adalah 5 bintang guys. 5 bintang. Jadi ada driver rider yang dia tak rating pun, dia dah complete trip, dia tutup je apps. So dia kira sebagai 5 star lah. Tapi bila ada isu berbangkit, maksudnya rider tak berpuas hati dengan driver, baru dia turunkan bintang tu daripada 5. Dia cakap tak bagus ni rider ni kan, driver ni kan, bagi 1, 2 je. Nanti dia akan bagi tahu lah sebab apa, problem apa. Problem sebab mandu laju ke, braking too hard ke, too dangerous, reckless ke kan. So banyak isu lah. So kat situ baru dia akan keluar kat sini. Ini rated by rider. Maksudnya rider atau penumpang Grab yang akan bagi rating ni. Dan kita tengok pula. Kita tengok yang ni. Achievement. Achievement ni dibagi oleh rider guys. Okay, ada tak improvement? Improvement tak ada. Okay.
Compliment ni dibagi oleh rider. Ini yang dibagi oleh rider based on rider feedback. Setiap kali kita tengok see all. Okay guys. Kau nampak ni? Nampak? Compliment badge ni diberikan oleh rider ketika dalam proses menaiki kereta kenderaan Grab lah, Grab car kan. So diorang yang akan bagi feedback ni, sama ada kita banyak lah, ada banyak kategori excellent service, great personal. Kat sini ada berapa banyak yang bagi rating, bagi compliment badges ni kat kita kan, dekat driver. So kat ni kau boleh nampak okay. Love the music, cool vehicle. Kalau kata panas, tak boleh kata apalah. Cool vehicle, expert negotiator pula. Expert navigator, helpful driver ni dia tolong kita tolong passenger angkat barang, passenger gunakan wheelchair ke. Well prepare ni kita dah siap-siap datang. Okay, buka pintu, buka kata buka bonet angkat barang ke, lepas tu kereta bau wangi, kita dah prepare cantik, tak ada habuk apa semua kan. Clean and confine ni maksudnya kebersihan lah. Kemas ke, kotor, masuk-masuk kereta berselerak dengan barang-barang kat lantai. Kat lantai tu walaupun babuk, dia akan naik nilai. So kalau dia berpuas hati, dia bagi compliment lah. Kalau tak puas hati, dia komen lah, dia bagi report. Okay, so ni setakat Pak Karim punya lah. Walaupun dah beribu-ribu trip Pak Karim bawa, lebih kurang kalau kata based on average 30 trip average sehari. Kau darat lah dengan 6 tahun 7 tahun. Tapi Pak Karim dapat banyak ni je guys. Jangan heran lah, benda ni bagi Pak Karim satu pencapaian lah, achievement kan, pencapaian sebagai Grab driver. Tapi bila benda tu feedback daripada users, once users tak bagi compliment, takkan kita nak paksa ambil handphone dia, kita bagi compliment. Kita pula jadi dia nak bagi compliment dekat kita sendiri kan. Tak boleh lah macam tu kan. Benda tu datang daripada rider. Rider rasa kita bagus, dia bagi kan. Dia bagi compliment badges ni kan. So benda tu tak ada isu guys. Cuma kita rasa Pak Karim punya macam ni banyak kan. Tapi kan beribu-ribu lah trip Pak Karim bawa, dapat banyak ni je pun. Jadi apa yang korang rasa teruk sangat kan? Jangan rasa give up guys. Ada orang komplain, ada orang report, itu perkara biasa guys. Pak Karim dah dapat nak kekalkan 5 ni, 5 star rating ni pun banyak benda yang Pak Karim kena improve. Kereta, kebersihan, kereta wangi ke tak, jangan kereta busuk, kereta bawa apak kan, batu bersepah ke apa ke, kotor, cara pemanduan. So benda tu banyak benda yang korang kena improve right? So kepada driver-driver baru, yang bakal-bakal driver ataupun driver sedia ada, kita boleh sentiasa kena improve guys dari segi servis. Sebab benda melibatkan servis ni kena ada improvement yang konsisten setiap hari berpanjangan kan. Sebab kita setiap hari pick up orang, kita setiap hari pick up hantar orang, pick up barang, hantar barang kan. So servis kita tu nak kena sentiasa nampak profesional dan berikan servis yang terbaik lah guys. Servis yang terbaik. Okay guys, Pak Karim dah berceloteh panjang dah dekat 40 minit tentang driving safety report ni. Dan Pak Karim, yang ni yang Pak Karim last ni, Pak Karim elaborate pasal rating yang diberikan, bukan rating, rated trip yang diberikan oleh passenger. Normally by default, once passenger naik sampai dia habis complete trip tu turun, automatically sistem akan bagi notification dekat dalam apps rider. Okay, complete trip, kita nak rate ataupun tak. Selalunya by default star tu akan pergi kepada 5 guys. Memang default dia 5. Kalau dia ignore, dia akan jadi 5 lah, ataupun unrated. Tapi normally dia akan jadi rated. Sebab kita okey lah, kita setuju dengan rated 5 star tu. Kalau ada isu berbangkit dengan rider dengan driver, maksudnya rider tak puas hati dengan rider, dia komplain, dia rekap rider reckless ke, driving skill tak ada ke, navigation fail ke, not appear well ke, tak bagus, tak sihat ke, dia akan komplain. So itu yang akan ada kat sini. Ada bagi rating star berapa? 2 star,
1 star, 2 star, 3 star, 4 star. So kalau ada, dia akan keluar kat sini kan, 1 star, 1 orang bagi rated. So kat sini jadi 100 lah, jadi 99. Satu rating star bagi kat satu customer, rate kau sebagai 1 saja. Teruk gila lah. So macam tu. Okay guys, itu yang Pak Karim boleh terangkan pada korang. So diharap korang dapat memahami lah, dapat memahami apa yang Pak Karim cuba sampaikan based on apa yang orang nak. Banyak orang nak guys. Okay lah guys, anyway, harap perkongsian Pak Karim ni memberi manfaat kepada semua orang, pada rider ataupun pada driver, terutama pada driver Grab, e-hailing. Jagalah servis anda sebaik mungkin. Okay, berilah servis anda yang terbaik untuk customer anda. Okay, sebab anda kebarangkalian nak jumpa passenger yang sama adalah rendah. Selalunya itulah mungkin kali pertama dan juga mungkin kali terakhir. Jarang-jarang ada berlaku, tapi jarang-jarang jumpa pick up orang yang sama, drop off tu dapat lagi orang yang sama lagi. Selalunya jarang guys. Melainkan 2 hari 3 hari akan datang. Tapi selalunya jarang guys, jarang. Pak Karim mendapat juga yang orang yang sama pick up dalam waktu yang hampir sama kan. Tapi selalunya jarang berlaku. Jadi apa yang Pak Karim nak tekan kat sini, kepada driver terutamanya, berikanlah servis anda yang terbaik. Sebab ini adalah periuk nasi korang. Korang bekerja sendiri guys, self-employed. Okay, self-employed, bekerja sendiri. Korang tak bekerja dengan Grab. Korang hanya bernaung dengan Grab untuk lunaskan ataupun selesaikan kerja-kerja yang atau trip yang Grab dah assign. Once kau accept je job tu, korang bertanggungjawab untuk selesaikan job tu. Okay, tak kira lah Grab ke, Maxim ke, Gojo ke, Asia Ride ke kan. So tak kira apa jua e-hailing company, e-hailing operator yang korang join, berilah servis korang yang terbaik guys, yang terbaik. Okay, sebab itu adalah semua pendapatan korang. Kalau korang yang sendiri yang memburuk, menabur pasir di dalam periuk rezeki korang sendiri, habislah, lingkup lah. Okay, sebab cerminan diri anda adalah cerminan kepada syarikat. Kalau orang rasa anda bagus, dia akan anggap Grab adalah bagus. Tapi kalau ramai orang anggap dan banyak driver di kalangan driver Grab yang tidak profesional, buat benda tak elok, so dia akan memberi gambaran yang teruk pada company, dan secara tak langsung company akan jatuh lama kelamaan. Sebabnya driver itu sendiri tak perform, tak jaga dia punya prestasi ataupun servis yang diberikan kepada customer. Jadi cuba jadi yang terbaik, dan jadi yang terbaik ya guys. Beri yang terbaik, jadi yang terbaik. Okay, kepada semua pengguna Grab Car especially, Pak Karim ucapkan ribuan terima kasih, dan Pak Karim nasihat ataupun berikan sepatah kata untuk korang lah, at least korang appreciate lah driver yang ada kan. Sebab bukan senang guys bawa korang. Kita orang bertanggungjawab penuh pada korang sepanjang tempoh pick up hingga drop off tu. Kita orang bertanggungjawab penuh guys. Macam Pak Karim terangkan banyak dalam video-video Pak Karim bertanggungjawab. Bila pick up saja passenger, dia masuk dalam kereta, itu tanggungjawab Pak Karim guys, menentukan dia sampai dengan selamat ke lokasi dia. Okay, sehingga dia turun kereta, itu habis tanggungjawab kita. Tapi Pak Karim extend lagi servis Pak Karim cakap, okay tak apa, you masuk dulu dalam rumah, dalam pagar, at least baru saya akan keluar, saya akan belah. Sebab kita takut apa-apa jadi pada rider. Okay, kita cuba yang terbaik guys. Tak rugi pun. Kita bagi servis yang terbaik, orang appreciate, dia bagikan rating yang bagus, dia bagi compliment badges yang bagus untuk kita, dan dia doakan untuk kita guys. Itu yang susah nak dapat guys. Doa orang kan, kita tak tahu guys mana satu doa yang makbul. Kalau orang doa tu memang makbul guys, dia doakan kita rezeki melempar ruang, dapat job terlalu guys, besar-besar. Alhamdulillah. Okay guys, Pak Karim dah celoteh panjang. Semoga apa yang Pak Karim sharekan ni memberi manfaat pada korang, memberi inspirasi, memberi rasa untuk terus berjuang.
mencari rezeki sebagai Grab car driver. So jangan rasa give up, teruskan. Disiplin, konsistensi, dan juga berusaha sesungguh-sungguhnya. Bersungguh-sungguh berusaha, guys. Okay guys, jangan lupa subscribe channel Pak Grab, Abang Grab channel. Thanks for supporting, thanks for watching, thanks for everything guys. Okay, Assalamualaikum, salam hormat daripada Pak Karim. Bye bye.